Alright. So sejak saya check di Facebook dulu. Okay, Facebook dah on. Okay. Kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Dan sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua, terutama sekali Cap sebagai sekali lagi tetamu jemputan pada hari ini saya menjadi host. InsyaAllah kita tunggu lagi beberapa orang rakan-rakan yang lain join sebab tak ramai lagi. So dekat Facebook pun kita dah ada 5 orang. Okay, kita dah ada 5 orang dekat Facebook. Selamat datang semua. So insyaAllah tajuk hari ni agak special sikit. Kita nak sembang berkenaan dengan macam mana cara nak apply IPO. So sebelum saya serahkan sesi perkongsian apa ada hari ini kepada Cap, saya nak explain sikit lah. Sebab lepas ni pun kita akan discuss sikit overview lah apa yang berlaku sekarang. Itu nanti Cap akan uraikan sikit. So saya dengar je. Okay, so kita tengok berapa orang baru berada di online. Okay. Ahli group pun tak ramai lagi. Baru ada 2 orang je. Kita dah pukul 10. So kita start dululah. Okay, kita start dululah. Sementara rakan-rakan yang lain join tu kita carry on dulu. So saya duk tengok ni. Ada lagi yang baru nak join dan sebagainya. Okay. So seperti biasa, kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat indeks ni kan, ya saya nak share screen dulu. Saya nak share screen. Kalau sekiranya boleh nampak screen, boleh komen 1. Nampak tak? Tak nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Okay, clear. Okay. Nampak. Okay, ni nampak kan Cap? Nescom. Okay. Okay. Bukan nak tunjuk yang ni. Nak tunjuk yang ni sebenarnya. Okay. Kalau tuan-puan tengok, ini adalah M Plus punya platform. So macam biasa, kalau setiap hari, untuk saya lah, setiap hari saya akan buka first. Apa yang saya akan tengok adalah saya akan tengok dekat bahagian dia punya indeks ni. So kadang-kadang ramai yang tak tahu kan macam mana cara nak tengok semua benda-benda ni kan, especially yang baru nak buka account ataupun account baru siap kan, ataupun sebelum ni gunakan platform lain dan sebagainya. So senang je sebenarnya cara dia kan. Ini untuk yang newbie lah kan. Kalau tuan-puan dah buka account M Plus, dah dapat ID dengan password dekat email, kalau nak first buka platform tu, tengok yang bahagian indeks dahulu. Sebab apa-apa hal, sebelum kita buat buy, kita nak tengok dulu sentimen indeks masa kan, apa yang berlaku dekat indeks. So especially kalau macam tuan-puan dah belajar tentang Elliott Wave dan sebagainya, untuk hari itu kita dapat buat projection lah ke mana arah tuju indeks kan. So macam kalau tuan-puan tengok sekarang, indeks kita baru 1609 mata kan. Dia duk main area situ je, naik turun tak berjaya break dan maintain atas tu kan. So kita tengok hari ni apa yang berlaku dekat indeks. Semalam lebih kurang juga, dia naik lepas tu dia turun. Hari ni walaupun indeks bermula dengan momentum, ada gap up naik cantik, tapi dia drop. So ini menunjukkan bahawa sentimen hari ini adalah selling pressure lah kan. Walaupun kita nampak dia hijau, tapi based on wave, kalau tengok Elliott Wave, dia bearish kan. So, saya tak nak ajarlah wave ni hari ni kan.
Tapi boleh tengok lah dia punya zero dia kat mana, 1, 2, then kita dapat projek lah 3 dia akan pergi kat mana kan. So hari ni kalau tuan-puan tengok indeks ni, apa yang berlaku adalah kebanyakan bank, bank buat selling lah. Kalau tengok ada CMB, RHB, Public Bank kan. Yang ni yang buat selling lah, maksudnya ada selling lah dekat counter-counter ni menyebabkan dia tarik mata indeks drop. So yang tarik mata indeks drop ni lebih kuat daripada yang push up. So kalau kita tengok Hong Leong Bank naik sikit, Maybank naik sikit kan. Tapi CMB menyumbang 4 mata kejatuhan. So itu menyebabkan indeks drop lah hari ni kan. Walaupun Hong Leong dengan Maybank naik, tapi still yang lain-lain lah yang drop kan. Macam CMB tarik, RHB tarik kan. So dan ada lagi lah kat bawah-bawah ni kan. So kalau tuan-puan tengok indeks ni, kalau siapa yang baru berkenalan dengan M Plus punya platform, yang atas ni dipanggil sebagai leading movers ni adalah yang menggerakkan. Kalau lagging ni yang menarik. So dia sama je dekat sektor-sektor lain pun sama juga. Kalau tuan-puan tengok dekat sini kan, macam hari ni banyak sektorial indeks yang naik kan. Macam ni teknologi naik hari ni, energy drop, healthcare naik, transportation and logistik naik tapi tak kuat. Construction naik. Semalam construction memang teruk kan. Industrial product drop. Plantation semalam cantik, hari ni drop sikit. Ni profit taking ni kan. And then property dah mula naik. So kalau tengok macam teknologi ni kan, kita boleh nampak apakah counter-counter yang leading dalam teknologi sektor kan. Macam ni ada Hong Seng, Franken, Vitrox, UWC, DNO dan sebagainya. So kalau macam kita macam malas nak kaji sangat, kita boleh kaji je lah counter-counter yang ada dekat sini. Dan boleh tengok terus lah harga dia berapa kan. Memanglah tak ada yang murah sangat kan. Tapi boleh kaji lah. Kaji dan pilih yang betul-betul yang berpotensi lah. Kalau macam data prep ni awal-awal lagi saya dah awal data prep tu memang kalau kita tengok dekat chart pun memang tak bagus lah sebenarnya kan. Okay. So saya menyembang ni sebenarnya nak tunggu partisipan je, tunggu ramai-ramai masuk dan baru kita start. So cap pun dah ready. Hari ni cap pakai cap. So saya ingat kita serahkan sesi untuk cap share sikit berkenaan dengan isu semasa dan kemudian baru kita discuss berkenaan dengan macam mana cara nak apply IPO. So tanpa melengahkan masa, saya jemput Cap. Dipersilakan Cap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak ulas isu. Waalaikumsalam. Kita rasa kita kendil je kan. Tapi tak apalah. So untuk isu semasa yang sekarang ni yang besar lah adalah antara Rusia dengan Ukraine. So benda ni sebenarnya daripada tahun 2008 tak silap saya 2008, so dah drag sampai ke 2022 kan. So daripada Januari yang itu pun dah ada isu dah. Sampai dah kepada dia start Rusia punya invasion last week. So apa yang berlaku sekarang ni, kita tahu lah Rusia nak mempertahankan border dia semua. Nak mempertahankan border lah. So NATO tak boleh nak membantu Ukraine sebab Ukraine bukannya dalam gagasan NATO. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni, awal sebelum terjadi kita dah nampak dah macam mana US punya propaganda berkaitan dengan Rusia tu semua. Tapi saya tak nampak isu ni macam escalate kepada akan terjadi perang yang besar. Sebab sekarang ni malam tadi pun kita dah nampak dah Belarus, jiran Rusia dan jiran Ukraine jadi host untuk berbincang lah benda ni kan. Cuma bagi saya kalau takkan terjadi perang yang besar, sebab kita tengok kalau perang besar dia akan melibatkan NATO dan of course lah US dengan UK. Cuma dari segi ekonomi kita nampak setiap negara bagi saya tidak mampu untuk berperang dengan keadaan ekonomi yang baru pulih daripada COVID. Mostly kalau ikutkan macam US dan juga
nak buat invention pun, apa-apa pun current account kena positif. Kalau current account kita negatif, itu akan terjadi macam peperangan di antara waktu perang World War II dan World War I yang mana melibatkan kerajaan Turki, kerajaan Turki Osmaniyah. Kenapa? Macam mana diorang boleh daripada diorang punya kekuasaan yang besar tiba-tiba boleh mengecil, boleh kalah disebabkan hutang yang cukup banyak. So kalau secara strategis ni, kalau kita nak berperang, kena make sure kita punya current account, negara punya current account positif. So sekarang ni antara Rusia dengan Ukraine is positif. Tetapi US dengan UK negatif. So bagi saya benda ni takkan escalate kepada perang yang besar. Itu saja. Ya. Okay, faham ke tak? Faham. Faham kan? So benda bagi ni, isu ni yang kata peluang lah untuk kita sebenarnya. Banyak kalau kita tengok pun dari segi ekonomi, bila orang dah escalate isu peperangan ni, kita tengok macam mana harga minyak boleh naik pas tu $100 per barrel kan. And then kita punya FCTO pun sama. Tetapi dalam masa yang sama, bila terjadi benda ni, kita kena ingat, kita punya komoditi yang lain akan mencanak dan itu akan efek kepada kita punya syarikat yang import daripada luar negara lah. Contohnya macam gandum kan, mana-mana yang kita beli tepung. Of course, harga tepung akan naik. Sebab kita tengok kan, Ukraine adalah negara keempat terbesar pengeluar gandum. So kita perlukan tepung. Setiap hari kalau orang Malaysia ni masak, kita beli tepung, gudang beli tepung. So benda-benda akan meningkatkan kos lah. Okay. So adalah lain-lain. Tetapi macam kalau kita tengok kan, benda ni efek kepada negara kita kecil je. Kecil, tak terlalu besar. So tak ada isu lah. Okay tak? Itu je lah. 5 minit cukup lah kot. Masa ni kan. Okay dah. Tapi kita tak buka soal jawab lagi kan. Soal jawab last lah. Tapi yang hari tu yang kes apa ni, harga ayam, harga telur naik tu, okey, sebelum lagi kan ayam, kalau kita tengok kan, kalau saya boleh share komoditi mana, share ni ya saya kena allow dulu multiple participant. Okey dah. Okey, nampak Nampak clear. Nampak screen saya. Okey. Harga ayam naik. Ya. Ini saya punya komoditi ya. Bukan saya punya komoditi. Kalau saya punya komoditi kaya dengan ni. Memegang komoditi kan. Okey. Saya buat ni lah. Volume pun saya. So, kalau kita tengok, ini saya buat monthly chart kan untuk corn jagung. So bahan untuk buat dedak ni mesti pada jagung. Okay. Kalau kita tengok average harga jagung sebelum ni dalam 359 lah. Saya tak tahu berapa tan ke apa benda-benda ni. Tapi kalau kita tengok kat sini, since Ogos 2020, mostly dah 100% lah kenaikan harga. So kalau harga dedak tu, kalau kita tukar pada ringgit Malaysia, harga dedak dalam satu guni tu 100, sekarang ni dah jadi RM200 satu guni. So kenaikan tu adalah 100%. Benda ni memang akan efek kepada pengusaha ayam. Kecuali pengusaha ayam tu dia ada bahan gantian lah selain daripada dedak tu kan. Itulah. Jadi saya pun kadang-kadang bila tengok benda ni, bila harga ayam naik pun terkejut juga. Cuma dalam pandang saya kan, bukan nak condemn kan. Kita kalau part ekonomi, mana yang negara kita bergantung 100% import kepada sesuatu bahan tu, tetapi kita tak usaha untuk tanam dekat Malaysia ni, bagi saya satu kerugian lah sebenarnya. Sebab
kita apa kata, Malaysia ni bagi saya alhamdulillah memang kaya. Kalau saya duduk kat Lungan ni, orang Lungan memang cukup kata apa, bersyukur kalau dapat duduk kat Malaysia ni, sebab tanam apa saja semua akan jadi pokok, semua akan dibuatkan berbuah. Tapi itulah, kita slowly daripada pertanian pergi kepada industrial land. Padahal kita boleh buat 50% pertanian, 50% industrial, macam tu lah. So itu kita serahkan kepada kepakaran pemerintah negara lah. Okay. Jadi banyak sini tak, kalau kita tengok harga apa ni, harga gula mostly tak ada sangat lah, biasa saja. Harga wheat, ini tepung. Last month tengok ni, Marbozu dia bagi. Last month Marbozu dia bagi. So sekarang ni dah mati pada harga paras tertinggi dia, 1088. Okay. So inilah yang benar-benar akan efek pada harga tepung di Malaysia. So koko tak ada efek sangat. Kain, benda ni. Kain kalau tengok pun cotton ni pun naik. So since daripada start awal 2021 ni, Ogos 2021, sekarang pun harga dah lebih kurang dalam kenaikan, dah lebih kurang dalam 30%. So mana-mana peneluar saham-saham yang terlibat dengan pakaian mesti akan terjejas juga. Orang punya next punya masa report lah kan, bukan masa report ni. Oat, makan oat ke? Apa ke? Jadi siapa makan oat, harga oat pun naik. Oh. Kopi pun naik. Harga kopi pun naik. So, siapa penggemar kopi boleh kurangkan minum kopi. So, tu ada sebut sedikit lah untuk kita pastikan harga peningkatan harga komoditi dengan kesan peperangan ni. Itulah sebab saya tengok kan, dia sebenarnya memang terkesan dari awal lagi yang sebab COVID lah kan. Sebab daripada COVID tu sebenarnya yang menyebabkan ekonomi drop tu bukan COVID itu sendiri, tapi sekatan pergerakan tu. Bila sekatan pergerakan, dia ada chain effect lah. Bila orang pun tak boleh nak pergi kerja, pekerja asing pun tak boleh masuk keluar negara. So semua menyebabkan kurangnya productivity, dan end of the day dia akan effect kepada production. So bila production dah kurang, dia akan menyebabkan supply less supply lah, more demand kan. So semua akan naik lah sebab demand tinggi, semua benda akan naik tapi supply kurang. Macam tu je lah yang saya nampak lah. And then yang perang Ukraine, Rusia ni apa semua, dia sebenarnya berlarutan dari lama dah. Dia macam kalau saya tengok, kalau saya baca sejarah dia kan, dia macam perang Kashmir. Betul tak Kak? Betul. Dia macam perang dekat Kashmir antara India dengan jiran-jiran. So, dia perebutan tanah tu lah kan, jajahan tu. Sama juga dengan Uyghur kan, Uyghur dekat China. So China nak take over dia memang dah take over kan, cuma kat mana tu? Uyghur. Saya tak pernah dengar. Apa Uyghur tu kan? Uyghur, macam mana nak sebut? Uyghur. 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 Apa entah. Memang dalam kawasan jajahan China. Itulah. Tapi itulah penindasan lah. Antara China dan Taiwan lah. Nak ambil balik Taiwan tu. Dia macam tu lah. Tapi yang Ukraine tu saya ingat dia lebih macam Kashmir lah kan. So Kashmir dia autonomi kan. Nak ulas panjang pun tak pandai sangat. Kat memang ex-army, so lebih terror lagi. Alright, so untuk tidak melengahkan masa, saya jemput Kat cerita sikit pasal macam mana nak apply IPO. Okay. Untuk IPO ni,
ramai kan. Sebab saya tahu sekarang ni ramai apa dekat Facebook ni kalau tengok banyak cerita pasal apa ni pump price punya ni kan. So orang yang tak pernah dengar pasal saham pun bila dah ada dah banyak apa situ-situ cerita di Facebook, so dah terbuka minda kan apa macam mana nak beli saham, macam mana nak beli saham kan. So dekat sini kita untuk saham ada dua teknik kita boleh cara kita beli. Pertama adalah melalui IPO, yang kedua adalah melalui secondary market lah. Secondary market ni kita punya DXKL lah. Okay. So untuk IPO, tuan-tuan, kita ada peruntukan khas saham Bumi Putra. Okay. Kalau pergi ni, type dia saham online Nifty dekat Google kan. Ini saham Nifty. Terus tak buka saham online Nifty. So dekat tu nanti tuan-tuan kena login lah. Macam saya dah login dah semua. Bila dah login, kita dah masukkan kita punya maklumat, personal punya maklumat, barulah kita boleh. So untuk IPO ni, saya jelaskan dulu lah. Kita boleh baca lah sini. Okay. Hanya untuk Bumi Putra sahaja. Hanya untuk Bumi Putra sahaja. So ini adalah satu insentif lah daripada kerajaan untuk bantu Bumi Putra. So kita sebagai Bumi Putra, jadi kita klik lah ambil kesempatan apa yang ada ni untuk kita menabung. So kalau tengok sini syarat-syarat dia, individu boleh, syarikat boleh, yayasan boleh, korporasi boleh, institusi boleh. Okay. Untuk dia punya apa ni permohonan, kita pergi ke portal Nifty. Saya pun dalam Allah seperti dah baru lah. Nifty punya ni, saya pun dah lama tak buka ni. Itu dashboard. Kan? Dia tak ada keluar lah dok. Dia punya kalau ni dia akan keluar apa ni, dia ada paparan tu tau. Tengok dekat dashboard tu. Dashboard tak ada lah. Tak ada ya? Tak ada. Ada profile. Ke lama buat dia duduk tengah apa ni? Under construction ke apa. Saya pun dah lama tak apply IPO. Yang latest yang listed hari tu Siap. Oh, siap malam kan? Semalam. Semalam. Semalam dia nak ke mana tak tahu. Tak ada ke memang tak ada IPO baru sekarang? Oh, okay. Sorry. Tapi kalau ikutkan 8 Mac, Funfest dia punya semasa sekarang telah dibuka. Okey, maksudnya dah tutup kan ni kan? Dah tutup dah. Tutup dah, okey. Ramai yang tak berjaya. Sudah tutup. So tak ada yang baru lah kan? Dalam dekat ni kan? Setakat ni tak ada. Tapi ada Mr. DIY akan. Oh, okey. Kalau ikutkan, dia ada kat sini, paparan kat sini. Kita klik and then dapatlah. Kita boleh apply. Tapi untuk apply tu dia ada ada syarat-syarat dia lah yang kita kena ni kan. Sama kalau kaki tangan kerajaan tu, tak silap saya, dia kena dapat surat kelulusan daripada itu jabatan. Saya pernah buat sekali untuk IPO ni. Susah nak dapat sebenarnya. Tapi kawan saya ramai yang apply. Cuma kalau nak apply dalam 100 lot, 200 lot tu, insyaAllah lah boleh dapat. Tapi kalau kita nak apply lot yang besar ni, kebanyakannya tak dapat lah kat kita. Dia akan dapat lah pada orang yang lebih besar dari kita lah kan. Tapi tak apa. Sebab
Kata masih kita walaupun kita tak dapat permohonan dekat MIDI, kita masih lagi boleh apply di Maybank, okay? Maybank Investment. Ini macam ni, saya nak stop dulu. Jadi kan nampak masuk. Jangan share dulu lah, tutup dulu. Mana? Jangan silap masuk laman web kat, nanti kena phishing. Habis semua duit. Tapi basically masuk dekat Maybank je lah sebenarnya. Sekejap saya nak share sikit yang semalam. Ada klien tanya berkenaan dengan SIAP, SIAB tu kan. So dia ada apply tapi dapat refund separuh. Tapi dia punya portfolio tak ada SIAP. Tu ada isu sikit lagi kat situ. So macam mana nak buat kalau dia jadi macam tu kan? Apakah yang kita boleh buat sekiranya ada apa-apa isu tentang apa ni IPO yang kita apply tu. So saya tanya pihak M+, pihak M+ cakap please refer to registrar. So kadang-kadang kita tak tahu pun registrar tu apa kan. So registrar tu Trico lah. Trico lah. So sekejap saya tunjuk. Saya share sikit lah Okay, so kalau boleh nampak ni semalam macam mana kita nak tahu detail tentang registrar tu, sebenarnya kita boleh type je dekat Google kan. Contoh kan SIAP IPO listing. So contoh macam SIAP ni kan. So biasanya akan ada dia punya fact sheet ke apa-apa yang berkaitan dengan IPO tersebut. So tuan-puan boleh klik je. Boleh baca sikit-sikit lah kan. So yang tentang dia punya macam mana cara nak contact registrar tu, memang kena masuk dekat laman web bursa. Kena masuk laman web bursamalaysia.com. Sekejap saya cari mana ni. Dekat sini tak ada. Pergi je lah Bursa Malaysia. Kena masuk laman web Bursa Malaysia and then kena cari bahagian counter tersebut. Contohnya sebab dia dah listing, so kita boleh cari je lah dekat bahagian company announcement. And then tekan company announcement tu, tekan je nama counter tu, SIAB. So bila dia dah first day listing, sebenarnya dia memang dah ada dia punya information yang berkenaan dengan counter tersebut. So dia ada kat sini lah. SIAP ni dia baru listing semalam kan. Kita boleh tengok sikit-sikit lah. So ini dia punya information yang dibagi. So tuan-puan boleh tekan kat sini, tengok announcement dia. And then macam mana cara nak contact registrar dia. Kalau susah sangat nak cari siapa registrar dia, kena baca ke detail procedure for electronic IPO share application and acceptance. So saya dah download yang ni semalam. Yang ni. So bila kita buka tu, kalau tuan-puan boleh tengok lah So kena scroll sikit, cari dia punya registrar. Ataupun kalau malas, kita search je lah. Search registrar. Saya silap. Macam mana nak ejek dia? Dia register je tu. Register. Register. Ni lain pula. Tak payahlah, cari manual lah. Payah sangat. Biasanya saya akan scroll je sampai jumpa dia punya tu. Yang in charge dia tu. Ni besar sangat. Selalunya kita akan nampak nama yang familiar lah. Macam Trico. Mana dah lepas ni. Saya dah scroll dah terlepas ni. So kita boleh tengok kat sini. Okay, ni. So dekat sini yang bertanggungjawab untuk SIAP punya
IPO adalah terikor. So dekat sini dia tak letaklah nombor phone. Tuan-puan kena carilah nombor phone dia. Saya Google je sebenarnya. Inilah fungsi Google. Bila kita Google, I'm not a robot. Bila Google je dia dah ada dekat sini. Itulah tu nombor phone dia tu. Sekarang dia buka. So tuan-puan boleh call lah kalau ada apa-apa isu berkenaan dengan IPO yang kita apply melalui maksudnya registrar dia adalah Triko, boleh call dia lah. Kadang-kadang ada syarikat lain juga kan, Kat? Tapi mostly kita tengok memang Triko ada. Mostly memang Triko. Tapi ada saya perasan ada 1-2 IPO memang lain dia punya tu. Itu je lah. So kalau tuan-puan dah apply IPO tapi ada isu, maksudnya duit refunded separuh tapi IPO tu saham tu tak masuk dalam portfolio dan sebagainya, call sahaja registrar, nanti dia akan guide lah macam mana cara nak buat dan sebagainya. Alright, so teruskan Kat. Kat nak tunjuk yang Maybank tadi tu kan? Kena tunjuklah duit banyak mana kat Maybank tu. Ini ke Maybank kalau lepas tuan dah Maybank, ini ada satu ruangan investment. Tetapi dengan syarat dia, tuan-tuan kena ada CDS account bawah Maybank lah. So ini account Maybank, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan kena buka account CDS di bawah Maybank juga. So dekat ruangan investment ni, dia ada e-share. Apa e-share? Ini ya, tuan-tuan buka e-share. Okey, so sekarang nampak kan? Fresh kan? Dah keluar. Closing date 8 Mac 2022. Dia listing 22 Mac. So sebelum 8 Mac kita boleh mohon minimum unit. Bila dah ni kita apply. Jadi dia apply. Okey, baca. Okay, ini ada syarat-syarat dia. Pertama sekali 18 tahun ke atas, rakyat Malaysia, bla 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 bla. Tuan-tuan kena baca ni lah. Okay, bila dah ni barulah. Okey, dekat sini keluar nama dia, issue. Okay. Ini issuing house. Recall, nampak CIRH ni. Okay, closing date berapa dia akan beritahu harga. Harga sini adalah RM30. Dekat sini tuan-tuan boleh lah nak kalau kepada akaun semasa kan. Resi letak lah bumi kecil atau apa. Dapat lah, dapat RM5,000. Tak RM5,000 kan, RM500 kan. And then server account. Lepas tu to open CDS account, letaklah nombor apa. Ni kalau ni kan. And then continue. Bila continue, dia automatically dia akan deduct daripada kita punya account semasa kita. Duit yang dia tu. Kalau contoh kalau RM35 darab RM500 tu kan berapa Kalau dalam contoh lah, kalau kita apply dalam masa dah harga RM20,000, dia akan deduct lah daripada account kita RM20,000 tu. So bila kat situ kita jangan terkejut pula duit dalam account kita hilang kan. Dia akan deduct dulu. So dapat ke tak dapat ke, kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat dia akan refund balik dalam kita punya account kita balik, account bank kita. So senang lah. Tapi bagi saya kalau nak apply, jangan banyak-banyak. Banyak susah, cuma susah nak dapat. Sebab kita tahu, sebab farm fresh tu memang tengah hype. Sekarang ni kan. So dapat dalam 10 ke 100 ke dah alhamdulillah. Tetapi itulah macam selalu je lah. Kalau kita nak tahu, kalau pengalaman saya dalam itu, selalu yang over subscribe ni, dia akan first day dia akan bagi ke
peluang lagi untuk kita dapatkan ni. First day, second day, third day. Dia takkan terus hijau naik macam nak semua kan. Dia akan bagi peluang kat kita. So, yang kepada itu kita kena, yang kata itu adalah secondary teknik lah, secondary market itu kita kena belajar lah dengan macam mana nak tengok kan. Saham-saham IPO nak beli waktu di market dan di market. Kita lah dok kalau ni. Yang berkenaan dengan akaun CDS tu kan, dia asalkan akaun CDS je kan, dia tak kisah kan Maybank ke apa kan? Kalau ikutkan, kalau yang saya tahu saya, kalau kat Maybank itu. Cuba tengok yang option tu, please. Kami to offer CDS account. Saya ingat boleh sebab kalau yang favorite tu memang Maybank lah kan. Yang asalkan kita ada nombor CDS yang berapa belas tu, 15 ke? 15 ke 12 digit tu. Saya ingat yang tu pun boleh macam. Tu maksudnya kat sini kalau kita ada M-Plus, just masukkan je lah. Betul. M-Plus kita ni. Okay. Betul. Masukkan kita punya nombor CDS je. Nanti dia akan link dah dengan CDS yang bursa punya tu, bursa anywhere tu. Sebab ini kita nak try Purasa Attack kan. Tak dapat. Tak dapat. Tak IPO ni. Tapi dah ada satu yang ada setengah orang dia ada tahu dia cari teknik-teknik dia kan. Dia beli dengan angka, tak salah angka ganjil ke apa. Dia buat. Itulah. Saya baca yang si up punya file tu kan. Dia cakap ada 3 level sebenarnya untuk orang apply IPO. Sekejap saya share saya share screen sekejap. Yang ni kalau tuan-puan nak tahulah saya share screen sikit. Ada 3 level untuk kita apply IPO. So kalau tengok dekat sini, ada nak conteng ni. Ni method of application tu dia ada 3 kategori. Kalau kita adalah director, employees and person yang terlibat dengan group tersebut, ataupun IPO yang akan disenaraikan tu, kita akan dapat pink application form. Pink application form ni company tu bagilah. So bukan daripada M-Plus ke, bukan daripada Maybank. So company tu bagi pink form, yang ni tumpuan yang kena isi lah. Tapi dengan syarat still kena ada akaun CDS juga. Kalau tak ada akaun CDS, saham tu tak tahu nak masuk kat mana kan. So bukalah akaun CDS dengan cap. Nanti senang nak apply. Kalau kita adalah individu, Malaysian public, kita boleh isi white form ataupun e-share application ataupun internet share application. Yang ni lah sama ada guna Maybank ataupun MITI ataupun bank-bank yang lain. Kalau bukan non-individual, white application form. Yang non-individual ni saya tak faham sangat apa maksud dia. Alien ke? Ataupun golongan jin dan syaitan. Macam tu lah kot. Tu yang pertama. And then kalau tuan-puan scroll lagi bawah-bawah, sebenarnya dia ada lagi, dia bagi tahu institusi-institusi yang kita boleh apply. So dia bukan Maybank sahaja, macam kat sini dituliskan. Application by way of electronic share application participating financial institution. So the following processing fee for each electronic share application will be charged. So kalau macam Affinbank dia tak charge. Alliance Bank ada RM1. M-Bank RM1. CIMB RM2.5, mahal sikit. Maybank RM1. Public Bank RM2. RHB Bank RM2.5. Maksudnya every bank ni, kalau saya tak silap, ada buka untuk application juga. So boleh tengoklah siapa-siapa yang ada. Tu je lah yang saya nak share-nya. And then kalau nak detail kan, nak tahu macam mana dia punya step-step dia, memang ada dalam ni. Detail procedure for application and acceptance accompany the electronic prospectus. Yang ni yang dekat dalam web bursa tadi tu. Kalau tuan-puan baca kat dalam ni, insyaAllah clear sikit lah. Step-step nak apply kat mana. Kalau ada masalah nak contact siapa dan sebagainya. Kebanyakan kita just apply ikut-ikut je.
Ikut orang tu apply, ikut orang ni apply. Tapi tak baca kan. Alright. So Cap ada tambah-tambah lagi? Ikut cakap ni. Hmm. Mungkin nak siapa-siapa kot nak tanya-tanya counter ke apa ke. Ada 15 minit lagi. 15 minit lagi. Dah jadi juga mana-mana counter. Itulah. Tapi jangan tanya by call lah. Kita tak ada by call. Dalam grup klien insya-Allah boleh lah discuss counter kan. Tapi grup public ni tak boleh nak detail sangat. Tuan-puan ni ahli-ahli grup ada nak tanya counter ke? Sementara kapten nak sudi menjawab ni kan. Kata lepas peluang. Tak nak sebab ini market merah kan. Market merah lah nak tanya. Market merah lah tadi. Terus beli pula. Itulah bukan baikal lah. Market merah lah tanya nak collect kan. Mungkin sementara tu saya tengok dulu platform M+, sementara tuan-puan duk fikir-fikir nak tanya counter apa. So generally hari ni kita memang seperti yang saya bagi tahu tadilah, kita punya apa ni, pasaran masih bearish. Okay, pasaran masih bearish. So dari segi wave, kalau tuan-puan dah belajar tentang Elliott wave, memang bearish lah, nampak bearish. And then kalau kita tengok dekat trading view, saya buka sikit. Index. Alright, trading view generally seperti yang saya dah share sebelum ni, memang indeks masih lagi bullish untuk short term lah. Tapi hari ni dia bearish sikit lah. Untuk weekly masih bullish. Monthly ada possibility untuk dia rebound sekiranya indeks berjaya break downtrend channel yang ini. Jadi dia punya downtrend channel ni saya pun tak tahu kenapa jadi double. Mungkin dah banyak kali sangat kita buat lukisan tu. Okay. So kalau sekiranya indeks berjaya break garisan ini seperti yang kita dah discuss beberapa kali sebelum ni, then adalah possibility untuk rebound kan. Ada possibility untuk rebound. Tak ada orang nak beli indeks ni. Indeks ni bukan untuk kita lah. And then indeks ni pun sekiranya tuan-puan ada peluang nak beli sekalipun, indeks ni pun dia tak syariah sebab dia terdiri daripada 30 counter campur kan. Ada yang tak syariah, ada yang syariah kan. Alright, so Puan Azlina tanya Kat, counter BDB. Bina Darul Aman. Bina Darul BDB. Ini baru buat nilai kan. Tak silap saya lah. Cuba tengok. Cak. Sekejap saya kena tengok dekat Facebook juga kot ada orang tanya counter. BDB. So, dia baru buat nilai. Itu ada 30 kan. 30 naik ke 820. Not bad lah ni kan. Saya macam ni je. Wave dia menarik. Cuma RSI pun bagi saya masih lagi okey. Cantik lagi. MACD pun cantik lagi. Wave dia tengok overall je. Okey. Mana saya nak baca ni dok? Macam mana? Kosong enggak ni? Wave dia start kosong enggak kan? Tapi tak untuk short term lah. Kalau kira long term dia masih bearish. Tapi cuma dia dah masuk, kalau ikutkan bulanan dia dah masuk kawasan overbought kan ni. Overbought. Kalau kita nak, so kat sini kita dah nampak dah. Ini yang tadi yang letak 8.3 dia adalah dia punya next resistance dia di sini lah, di 8.8. So ini pun dah overbought. Tapi MACD masih lagi apa tu? Bullish lagi. Jadi kan
kalau ikutkan dah nak sampai harga resistance 2017. So nak tahu kuat tak kuat ke apa, kalau lepas daripada harga ni, alhamdulillah dia akan teruskan, mungkin insyaAllah dia akan teruskan kenaikan, tapi kalau tak lepas tu dia akan reduce balik lah. Okay. Sama ada dia nak naik terus ataupun dia nak turun ke bawah. So itu possibility yang satu tadi. Possibility lah untuk DVD. Okay. Dan ada soalan lagi? Dekat Facebook tak ada. Tak ada. Hari ni mungkin sebab market merah semua orang lemau. Ataupun sebab hujan dah banyak hari dah banjir. Semua apa ni? Ada urusan lain lah kot. Banjir, banyak tempat banjir ni. Betul. Ada Tuan Halim tanya dekat bahagian komen. Dekat mana? Di komen dekat Zoom. Saya jadi makin lama makin kekok pula dengan Zoom. Kenapa? Mana saya nak besarkan ni? Nak besarkan apa? Sebab saya punya, bila saya share screen, dekat atas ni, ya Allah, ya Tuhan. Apa komen caption berkenaan foreign fund yang masuk ke Bursa? Pandai abang. Kita kalau ikutkan dah berapa? Selesai. Itu dah 20 konservatif day yang foreign fund masuk. Ada baca ni, memang berkurang dalam 12 konservatif day lah yang foreign fund masuk. Macam yang saya kata last week lah, market kita ni sebenarnya under value. Kita punya market under value. So, saya macam bank saya last week saya duduk cerita, kita punya dalam indeks kita ada 7 bank dalam indeks kita, and 7 tu under value. Under value. So, saya tulis. Bila kenaikan saya punya nota. Nampak nota saya? Tak nampak lah. Nampak? Okay. Tak apalah, saya cerita sikit bila harga minyak naik, so kita punya harga minyak sebenarnya, kalau daripada bajet tu, kita cap pada harga $60 per barrel. Okay. Tapi sekarang ni dah harga $96 per barrel. So lebihan tu dalam $30 per barrel tu adalah lebihan pendapatan untuk Malaysia. So, bila jadi lebihan pendapatan ni, Malaysia kaya tu. Malaysia kaya. Serius. Dengan harga sawit. So, sawit ni macam minyak. Kita tahu minyak. Minyak, saya takut saya dah tak menjawab soalan ni. Tak apa. Cerita je. Baca balik ni. Aku tak boleh kata. Okay. Alright. So, kita sebenarnya kalau kita tengokkan kepada pasaran US, pasaran Eropah. Market Eropah ni memang tengah volatile. Market US pun sekarang ni tengah volatile juga. Kalau kita tengokkan macam mana Elon Musk hampir 71 bilion kan. Dia punya merosotnya kekayaan dia. So, kita macam Malaysia ni, kita dah biasa dah kemerosotan. Daripada tahun 2018 sampailah ke 2022 kan. Jadi, kalau tengok kat sini, minyak dan sawit. Sawit kita peluar, kita raw material peluar sawit. So, satu dunia guna minyak sawit. Kalau kita tengok CPO pun memang bullish daripada awal COVID itu dah bullish. Walaupun ada orang kata ada kesangan dari segi ESG dengan pekerja asing itu semua, tapi masih jadi bullish. So benda-benda ni akan impact pada bursa Malaysia. So kalau tengok kat sini, bank ada 7, plantation ada 3. Plantation ada 3 di bursa Malaysia. Minyak ada 4 dekat minyak.
kita ada apa, petronas tegangan, petronas chemical, petronas gas. Itu dialog tak ada. Dialog. Ada 4 . So, ini bagi saya adalah katalis yang baiklah untuk Malaysia sebenarnya. Despite kita ada peperangan kat sana sini ke semua, tapi alhamdulillah memang bagi saya politik lah untuk Malaysia ni. Jadi bila yang komoditi tadi minyak dengan minyak sawit, sebenarnya akan terkesan kepada bank. Dalam banyak-banyak hal ni, yang akan untung adalah bank. Sebab tu saya kata, kita ada 7 bank. Kalau tengok kan hari tu kita nampak dah. Dapat Maybank, dapat new high. CIMB, new high. Public Bank, new high. Apa lagi? Bank Sambal. Bank Islam. Tapi Bank Islam tak cantik. Bank Islam tak cantik. Ni finance. Ya Allah, ya tu. Oh, saya tak buat lagi finance ni. Financial tak ada. Okey, tak apa. Kita buka chat finance. Jadi overall untuk macam perangkat. Ya, ni chart finance. Kalau tengok indeks finance ni, dia dah break lagi. Dia dah break dah ada jalan. Ini pun kalau tengok kan double bottom. Okey. So sekarang ni dia dah main kat atas. So MACD bullish. RSI bullish. Okey, kita tengok sini ya. Besarkan lagi. Dia nampak itu. Sebelum ni RSI dia main kat sini area 55-50. Ini pun sekarang ni RSI dah up kepada 62. MACD pun dah lepas daripada zero line. So bullish. Dia nak pergi mana ke? Ini pun saya buat abaikan lah. Ini waktu awal Januari tu saya duduk ni. Ini yellow chart. So kat sini pun kita dah nampak kat mana nak pergi. So dia akan test balik. Resistance test balik. So benda-benda ni akan drive kita punya indeks. Sebabnya 7 stock di dalam indeks TSCI. So kalau orang kata ni bagi saya sekarang ni buat masa adalah bullish. Okay, untuk adakah sebabkan macam bagi saya yes. Bagi saya yes. Lagi satu itulah saya punya yang bagi saya yang catalyst yang paling utama masuk adalah CPO dengan minyak. So bila kalau bagi saya harga atau harga minyak boleh lega dekat 90, 100 sampai 100 dan harga sawit sekitar 6,000. So benda ni takkan drop dalam masa sehari 2 hari ke paras rendah ke apa. Dia akan masa dalam 6 bulan tu 6 bulan ke setahun. So benda-benda ni lah akan bagi profit kepada syarikat ni. So dalam masa yang sama biasalah kita pun kalau kita nak melabur tu kita cari syarikat yang buat duit. So kalau yang perempuan pun dia berfikir sama macam kita. Jadi itulah. Okay. Satu ni Abang Balik mas. Balik. Saya tak tahu lah menjawab ke tak kan. Tapi harap-harap menjawab. So berkekalan. Berkekalan ni saya tak boleh nak jamin dah kan. Berkekalan ni sebab ni apa-apa pun kekal ke tak kekal tu ini. Kuasa Allah lah. Allah lagi tahu. Cik, komen sikit pasal indeks energi sebab harga minyak naik kan. Ada kesan ke? Energi ya. Okey. Yellow chart. Kalau tengok yellow chart ni kita nampak yellow chart kita memang bearish lagi lah. Bulan dia kalau tengok pattern ni dia ada pattern diagonal tu.
Diagonal. Diagonal. Itu dia apa? Macam kopi ni. Dalgona kopi. Okey. Senang je ni. Okay. Kalau ada pemadam tu senang. Kalau padam, LDU. Ada yang Kak pergi yang sebelah kiri sekali tu ada tong sampah tu. Oh, tu lubang semua. Buang semua lah. Buang semua. Lewat semua. Okay, nak buang sikit je. Benda ni kita santai je. Okay. Dan macam ni je kalau saham-saham kita macam contoh je. Okay, alright. So kat sini kita boleh nampak harga dia. Set. Hari tu dia dah lepas sikit dah. Level ni kan, saya pun mungkin boleh bullish lah. Cuma kalau tengok kat sini, MACD dia level 56. Masih bearish lagi. Okay. Dia punya RSI pun below 50. So, momentum tu, kalau kita tengok kat sini, MACD level, MACD signal over MACD level kan. So, dia angkat apa? Ada bullish dalam keadaan momentum yang lemah. Itulah dia punya bahasa dia. Okay. So, as long MACD level ni, MACD signal ni tak below daripada MACD level ni, kita ambil, kita boleh kata dia bullish lah lagi. Jangan lepas ke bawah sudah. Cuma momentum dia weak. Kalau below zero ni, kita consider momentum dia weak. Kalau above zero, momentum dia kuat. So, apa-apa pun boleh terjadi. Kalau dia naik ke sini kan, dia naik, tiba dia akan ke bawah. So, jangan macam ni lah. Sama ada, dia akan ikut yang garisan trendline bawah ni, ataupun dah lepas kat sini, level sini lah. 805. InsyaAllah, lepas ni dah akan naik. Itulah pendapat saya dah. Sebab masih jauh lagi perjalanan ni. Ini bulanan chat ni. Itulah. Kalau daily chat tu, masih lagi akan buat penurunan. Okay, ini pun ke bawah. Okay. Masih lagi turun. So, kita lihat dulu kalau tengok balik komoditi. Untuk minyak minyak semasa masih lagi bullish. Tapi itulah, kalau kita yang untungnya, kalau kita tengok ke minyak ni, adalah bila harga minyak naik ada dua je kan. Kita tengok Binex dengan Hibiscus ada dua je yang ada telaga minyak. So, itulah syarikat tu yang akan dapat tempias daripada kenaikan harga minyak. Kita ada. Alright. Ada pukul 11 dah. Okay. Nampaknya rakan-rakan yang lain tak ada soalan. Tak apa. Nanti insyaAllah kita besok insyaAllah saya kalau sempat saya nak buat live juga macam biasalah pukul 10 untuk discuss counter lah untuk ahli-ahli group sahaja. So untuk rakan-rakan dekat Facebook pun tak ada soalan. So okey lah. Selalu ada je tanya soalan ni, tak apa. So insyaAllah nanti minggu depan macam biasa kita akan buat juga sesi live jam 10 pagi. Sama juga tajuk dia nanti kita akan announce. tajuk sembang-sembang je lah kan. Sembang-sembang je. Hari ni je cuma ada tajuk yang spesifik sikit IPO. Itu pun sebab saya nak tuan-puan tahulah sedikit macam mana kan. Cumanya paling bagus sebenarnya
kita baca information yang diberikan oleh bursa. Sebenarnya dah cukup lengkap dah. Semua ada kat dalam tu. Ada registrar nak contact siapa, berapa minimum lot, nak tengok dekat mana kan, MITI ke, dekat Maybank ke dan sebagainya. So alright, so saya ingat sampai situ dahulu. Terima kasih Cap, terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Salam.